Mengarut-ngarut. Okey, sekejap. Okey. Kita online. Okey. Alright. Okey. Cikgu kat mana ni? Kenapa cikgu saya macam ni? Cikgu kena saya macam ni. Okey. Right. Okey. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar yang berada dalam sesi kita pada hari ini. Dan malam ini seperti yang cikgu bercakap dengan pelajar-pelajar pada petang tadi, yang kita nak buat kelas malam ni di TikTok, of course. Okey, dekat live TikTok, di mana everyone is here, cewa. Okey. Dan kita nak belajar topik tingkatan 5. Okay, bab insurance. Betul lah, bab insurance. Because bab insurance ni cikgu berdapati dia sangat sukar jugalah untuk serta-serta pelajar. And cikgu rasa dengan memahami bahagian cikgu nak ajar pada malam ni, awak dah sikit sebanyak dapat membantu awak untuk faham dan start belajar untuk bab insurance ni. Okay, sebab cikgu rasa basic kita kepada nak faham apakah deductible dan co-insurance ni macam student macam tak tahu kenapa, jadi dia tak nak belajar, dia tak faham benda ni, jadi tak nak kira, dia tak tahu apa benda dia nak kira. So malam ni insyaAllah cikgu akan cuba bantu untuk awak faham membezakan antara deductible dengan co-insurance. Okay, so sementara tu cikgu nak mohon bantuan awak untuk ajak kawan-kawan yang lain sharekan tentang video ni dekat kawan-kawan awak, supaya mereka pun boleh belajar sama-sama, supaya kita boleh bagi nilai kepada mereka. Ni kawan-kawan tingkatan 4, tingkatan 5 lah, terutamanya tingkatan 5, untuk berada dalam sesi cikgu sekarang untuk belajar tentang deductible dan co-insurance. Sebab cikgu tahu ramai yang pening membezakan antara deductible dan juga co-insurance. Okay, so apa ni? Sekejap, cikgu nak baca chat, jadi cikgu tukar dia begini. Cikgu sihat ke? Alhamdulillah, cikgu sihat, alhamdulillah. Okay, right, so cikgu nak start kelas cikgu. Okay, cikgu nak start kelas cikgu. Larat tak, benda dah kecil. Larat kita angkat iPad, insyaAllah. Okay, so apa nak belajar hari ini? Ini adalah kalau kat sini nampak pun, Math SPM Form 5 Bab 3. Okay, dan malam ni kita nak discuss tentang co-insurance dan juga insurance. Deductible lawan dengan co-insurance. Okay, so deductible versus co-insurance. Okay, so actually bab ni baru sahaja cikgu, bukan baru masuk. Bahagian deductible dengan co-insurance ni kita dalam kelas OTC, PTTI kita dah pun buat minggu lepas. So minggu ni kita nak detailkan lagi supaya lebih mudah faham. Diorang ni tak bergantung kepada formula sahaja, sebab based on paper SPM baru-baru ni, cikgu dapati kita dah tak boleh sekadar jawab berdasarkan formula je. Dah tak jadi dah benda tu. Diorang actually kena faham, sebab matematik untuk syllabus KSSM ni dia dah banyak aplikasi berbanding sekadar jawab tu, jawab ni, sekadar tu dah tak ada dah lah. Sekadar formula-formula kira-kira gitu dia tak ada dah. Dia lebih kepada aplikasi. Dan kalau nak kata susah, tak juga. Ada juga soalan atau topik yang menjadi lebih senang kerana aplikasi. Sebab contoh dah ada, dan in realitinya dunia ni mudah difahami kalau kita tumpukan perhatian kepada keindahan dunia ni. Cewa apa hal aku malam ni. Okay, but anyway, so jom kita belajar. Nampak ke atas tu nampak ke apa kat atas ni? Cikgu rasa sebab dekat iPad cikgu tengok nampak kan. Kalau dekat iPhone, kalau tengok kat sini, kalau dekat cikgu punya phone memang di luar daripada range lah, tapi dekat iPad sini nampak. So hopefully pelajar-pelajar pun yang lain pun nampak jugalah. Kalau tak nampak, it's okay, tak apa. Yang cikgu tulis ni hanyalah subjek, bab berapa, form berapa, lepas tu deductible versus co-insurance, itu sahaja. Okay, so content ni cikgu akan tuliskan pada dalam ni. Okay, right. So now mari cikgu nak mulakan dengan
deductible dengan co-insurance ni dulu, introduction kepada deductible dan co-insurance. Dalam di sini dalam insurance, obviously kita tahu insurance ni kita boleh bayar dia mengikut polisi kita lah, sama ada kita nak bayar secara bulanan ataupun nak bayar premium tu secara tahunan. Okay, right. Dan bila kita nak bayar ni, ada cara-cara untuk pengurangan. So deductible dan co-insurance ni adalah antara sebab kenapa kita ambil antara sebab pengurangan bayaran bulanan atau tahunan ataupun bayaran premium lah. Kan insurans kan kita bayar setiap tahun ataupun setiap bulan ataupun setiap kuarter kan. So dengan mengambil deductible ataupun co-insurance kan, bayaran bulanan atau bayaran tahunan kita tu lebih rendah. Okay, kena faham tu. Dia lebih rendah. Okay, dah lama ke start? Belum, baru nak start ni cikgu. Baru mula ke? Ya, kita baru mula. Kita mula pukul 8.30. InsyaAllah kita akan cikgu akan bezakan, bantu awak untuk bezakan antara deductible dengan co-insurance. Okay, so dalam bab ni, dekat mana ataupun bila masa kita guna deductible dengan co-insurance ni? Dalam bab ni kita akan gunakan ni dekat dua insurance. Okay, so insurance yang menggunakan, pengiraan insurance yang menggunakan deductible dan co-insurance adalah nombor 1, insurans perubatan. So dalam insurans perubatan kita akan kira deductible, kita akan kira co-insurance. Lepas tu kita tengoklah berapa orang tu kena bayar, berapakah pampasan yang diberikan oleh insurans, berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh pemegang polisi. Okay, and then yang kedua adalah insurans. Okay, insurans apa? Bukan perubatan, tapi insurans apa tadi? Insurans harta. Okay, dalam insurans harta, memang harta ni banyak, tapi dalam silibus kita hanya belajar tentang insurans untuk rumah sahaja. Okay, untuk rumah. Mungkin dia akan keluarkan juga soalan yang melibatkan premis macam bangunan pejabat, mungkin. Okay, tetapi dalam contoh yang diberikan dekat dalam buku teks dan juga soalan-soalan trial pun, dia hanya gunakan insurans harta. Okay, insurans harta. Okay, tapi malam ni kita tak kira insurans harta ataupun insurans perubatan terlalu banyak, terlalu lama untuk kita gunakan. Even tadi pun kelas cikgu, dalam kelas OTC cikgu, kita belajar pasal insurans harta dan kita ambil masa 2 jam, itu pun tak habis, ada sikit lagi. Sebab dalam ni insurans harta ni dia ada 3 kes untuk kita tengok, untuk kita cara kira yang berbeza lah, cara kira yang sama tetapi ada 3 kes. Tadi kita sempat buat 2 kes, ada 1 kes lagi yang belum buat. So dari masa yang lama lah. Dan disebabkan kita nak malam ni kita nak tengok basic, kita nak bantu pelajar-pelajar untuk faham beza antara deductible dan co-insurance ni. Okay, so fokus kita hanyalah kepada deductible dan co-insurance ni. Okay, bila masa guna dia dekat sini. Okay, right now, apakah itu deductible? Apakah itu co-insurance? Okay, cikgu nak padam sini dan cikgu akan tunjukkan, cikgu akan belah 2. So kita nampak apakah perbezaan antara deductible dan juga co-insurance. Okay, so deductible dengan macam ni lah. Sorry. Ya. Okay. Alright. So first kali kita tengok kat sini deductible dan dekat sini co-insurance. Okay, deductible ni adalah amount yang ditolak daripada pampasan. Apa benda tu? Cikgu terus bagi definisi. Okay, dia macam ni. Okay, bila kita insurance contoh sesuatu berlaku kepada cikgu, contohnya sakit kaki, and then cikgu pergi hospital, cikgu pun and then cikgu minta insurance bayarkan, betul? Kita kena claim balik. So tapi insurance akan tengoklah berapa banyak deductible kita dan baru dapat kira kita punya pamasan. So yang pertama sekali, deductible ni adalah amount yang ditanggung
oleh pemegang polisi. Pemegang polisi, ataupun nama pendek cikgu bagi ni adalah people. Sebab cikgu sure tak ada orang nama ni. Okey, insyaAllah. Okey, kalau negara lain mungkin lah, tapi tak ada insyaAllah. Okey, so pemegang polisi. Okey, apa ni? Insurans harta tu property insurance kan? Yes, betul, yes. Okey, so deductible ni amount yang ditanggung oleh pemegang polisi. Siapa yang kena bayar? Yes. Ni, pemegang polisi. Kita yang beli tu, kita yang kena bayar. Okay, so now kita tengok dekat co-insurance pula. Co-insurance ni apa? Adalah amount yang dikongsi. Amount yang dikongsi. Dikongsi bersama oleh pemegang polisi, dan syarikat insurans. Syarikat insurans. Okey. Beza yang antara kedua ni lah. Yang pertama sekali awak kena tengok pada kataan tanggung dan juga kongsi. Okey. Cetakan tanggung dan juga kongsi. Dua benda ni akan beri maksud yang berbeza. Okey, yang berbeza. So, siapa nak salin boleh salin sekejap. Okey, salin sekejap. Nak screenshot silakan. Okey, tapi kena ingat definisi yang cikgu bagi ni bukan buku teks punya, bukannya benda yang awak perlu hafal untuk dijawab dalam exam, bukan. Tapi cikgu nak bagi tahu awak dia punya keywords kat sini, tanggung dan juga kongsi. Okey, sebab dua ni lah yang membezakan antara kedua-dua perkara ni, deductible dengan co-insurance. Kejap lagi kita akan buat kira-kira sikit. Okey, and then kita bandingkan apakah beza antara dua. Dan cikgu akan bagi analogi. Alright, akan bagi analogi supaya mudah kita faham apakah itu deductible, apakah itu kongsi. Okey, right, sementara tu jika ada soalan untuk cikgu, boleh tanyakan kepada cikgu. Nanti cikgu akan cuba jawab. Alright, cikgu try jawab. Alright. Okey. Right, so good, tak ada masalah. Okey, so jangan risau boleh tanya. InsyaAllah cikgu akan tengok chat dari semasa ke semasa. Jika ada isu tentang apa boleh tanya je. Okey, right. Okey, screenshot dalam kira 3. 1, 2, 3. Okey. Alright. Okey. Right. Now, kita pergi dekat deductible dan juga co-insurance. Okey. Mari kita faham deductible dan co-insurance secara individu. Kita tengok deductible. Okey, deductible. Alright. So bila nak kira deductible, cikgu akan gunakan konsep RIP ataupun rest in peace. Okey. Di mana first kali kita kena tahu contoh rugi. Contohnya rugi ni apa? Rugi ni adalah berapakah amount yang perlu dibayar untuk servis ataupun untuk barang. Tak ada servis lah mostly insurance-nya. Untuk servis. Contohnya perubatan. Kena bayar berapa? 10,000 contohnya. Okay, so amount rugi tu adalah 10,000. Okay, contoh cikgu letak sahaja kerugian dia adalah RM 10,000. 10,000 Okay, and then deductible sama dengan RM 3,000. Okay, deductible adalah 3,000. So, kalau kita gunakan konsep rest in peace, okay, kat sini adalah R untuk rugi, I ni untuk insurance, P ni adalah pemegang polisi. Okay, okay, so rugi berapa? Kerugian dia adalah 10,000. Okay, so kalau deductible maksudnya apa? Deductible ni adalah jumlah yang ditanggung oleh pemegang polisi. Berapa tu? 3,000. Okay, bermakna berapakah pampasan yang perlu diberikan oleh syarikat insurans untuk menanggung kerugian ni? So 3,000, 10,000
10,000 tolak dengan 3,000, kita akan dapat dekat sini 7,000. Okey. Maksudnya pemegang polisi bayar 3,000, syarikat insurans bayar 7,000. Totalkan dua-dua ni, cukup tak nak bayar 10,000? Cukup tak? Cukup. Okey. So maksudnya dia tanggung 3,000, yang ini tanggung 7,000. Okey, now macam mana nak bezakan bila dalam soalan? Macam mana bezakan soalan? Soalan akan cakap dia akan cakap pasal co-insurance dengan deductible, nak kena guna yang mana satu. Okey, tapi malam ni kita nak bezakan di antara dua ni dulu. Okey, now mari kita tengok kat sini. Cikgu akan ambil kes yang sama, tapi co-insurance ni kita nak bezakan dia punya cikgu bagi soalan, nanti korang tengok apakah perbezaan dia. Okey, so kita kat sini, rugi dia cikgu ambil sama 10,000. RM 10,000. Okey, so dia punya co-insurance, ingat co-insurance ni maksudnya apa? Kongsi. Okey, kongsi. So co-insurance ni dia punya percentage dia adalah saya cikgu ambil contoh dekat sini 90-10. Ini maksudnya apa? 90 ni adalah ditanggung oleh insurance. Okey, ditanggung oleh insurance. 10 ni ditanggung oleh pemegang polisi. Okey. Right. Okey. So co-insurance dan juga insurance dan juga pemegang polisi. Okey, ada soalan cikgu dapat dekat ruangan chat tu. Cikgu, apa third party dengan komprehensif? Apa beza third party dengan komprehensif? Okey, itu dalam insurans motor yang cikgu tengah cakap sekarang ni. Deductible dan juga co-insurance ni biasanya ada dekat perubatan dan juga hartanah. Harta pula. Okey. So yang komprehensif, yang third party itu semua adalah insurans motor. Okey. Right, cikgu kembali balik kat sini. Rugi dia 10,000. Co-insurance adalah dia ada macam pecahan dia. So kau bayar 90%, aku bayar 10%. Okey. Jadi macam mana nak kira dia? Kita pakai konsep yang sama, rest in peace. Okey. So cikgu bahagi macam ni. Okey. Ruginya berapa? 10,000. Okey. Dekat insurance cover berapa? 90%. Pemegang polisi cover berapa? 10%. Okay, right. So kalau 90% daripada 10,000, 90 per 100 darab 10,000, berapa dapat? 9,000. Okay, macam dengan pemegang polisi pula, dia adalah 10 per 100 darab dengan 10,000. So dapat berapa ni? Dapatlah 1,000. Okey. Sebagai pemegang polisi, dekat sini mana lagi best? Co-insurance ke deductible? Cuba kita dulu. Mana lagi best? Co-insurance ke deductible? Okey, cepat cerita kat ruangan chat. Okey. Awak rasa mana lagi best? Sebagai pemegang polisi, mana lagi best? Dekat sini, co-insurance ke deductible? Ramai orang jawab co-insurance. Kenapa? Sebab pemegang polisi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Tapi kalau deductible, dia kena bayar berapa ni? RM3,000. Banyak tak kena bayar? Banyak. Banyak kan? Banyak. Betul? Okay. Right. Now, okay. So dekat sini, terdapat dekat sini, co-insurance ni akan bayar RM1,000, rendah sikit. Dan deductible ni akan bayar lebih. Okay. Now, okay, kejap lagi cikgu akan cikgu akan naikkan jumlah ni. And then kita tengok apa jadi. Okay, kita akan adjust ni dan kita akan kita tengok apa jadi. Right. Okay, so siapa nak salin, nak screenshot, awak ada masa 5 saat daripada sekarang. Silakan screenshot. So 1, 2, 3. Screenshot cepat. 4, 5. Cikgu bagi 5 saat kan, tapi suruh kira 3 je. Okay.
Okay, screenshot 1, 2, 3. Okay, dah dah screenshot dah Okay. Okay, right. Now, mari kita adjust nombor ni sekarang. Okay, tak nak 10,000 lah, tak nak 10,000. Kita nak naikkan lagi. What if kalau kita naik sampai, say, ini sakit teruknya ni. Okay, let's say kita ambil 50,000. Apa sakit jangan tanya, cikgu tak tahu. Okay, 50,000. Okay, jumlah sama, sini 50,000, sini pun 50,000. Deductible masih 3,000. Co-insurance masih lagi 90-10. Okay. Ni kita kena adjust. Ini pun kena adjust. Yang ni adjust. Yang ini semua kena adjust. Okay. Ni kita adjust semua. Ya. Okay. So berapa ni? 50,000. Kat sini 50. Kat sini pun 50. Okay. So kalau 50 bayar kat sini, sini 3,000. Jadi berapa baki dia? RM47,000 di cover oleh pihak insurance. Pemegang polisi 3,000. Okay, kat sini masih kekal 3,000 Okay, now dekat co-insurance pula. Sini apa? 50,000. Oh, kosong. Okay. So sama dengan berapa ni? Potong 2. So 90 darab ni jadi 45. 45? Yalah 45. 4,500 bukan 45,000. Kan? Potong 2 situ, 1, 2, 3. Betul lah, 45,000 ditanggung oleh ni. Jadi ini kena bayar berapa? Okey, kat sini 50,000. So kira-kira RM 5,000 kena bayar. Okey. Right. So sekarang mana lagi best? Co-insurance ke deductible? Mana lagi best? Okey, bagi tu cikgu kat ruangan chat, cikgu tengok. Okey. Cikgu, pemegang polisi itu apa? Oh, pemegang polisi itu adalah orang yang deal, orang yang ambil produk insurance tu. Dia pemegang polisi. Okey? So dekat sini siapa yang best? Sebagai pemegang polisi dekat sini, yang best ni adalah deductible pula. Tadi yang bestnya adalah co-insurance. Kenapa? Sebab bayar sikit. Tadi ya. Sekarang siapa yang bayar sikit? Deductible. So kalau ambil deductible, kurang lah 3,000 je. Yang ni kena bayar 5,000. So dah nampak tak beza antara contoh cikgu yang pertama tadi dengan contoh yang kedua? Okay. So daripada tu, cuba awak tu bagi tu cikgu dekat ruangan chat. Cuba cakap dengan cikgu, apakah perbezaan ataupun benda yang awak dapat daripada contoh yang cikgu berikan tadi. Cikgu bandingkan antara deductible dan co-insurance. Untuk kes yang pertama, jumlah dia 10,000. Sekarang kalau 50,000, kes dia lain. So apa yang awak belajar dari situ? Bagi tu dekat ruangan chat, cikgu tengok. Okay. Apa yang awak dapat? Duduk ni. Okay, alright. Right, good. Okay, yes. Okay. Kalau tengok co-insurance dia bergantung kepada polisi ni, co-insurance ni. Berapa pecahan yang dia penting. Dan value ataupun nilai yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi ni dia berubah-ubah. Sentiasa berubah. Kalau sikit, kalau banyaklah kena bayar. Tetapi untuk deductible, jumlah dia adalah tetap. Jumlah dia tetap. Okay? Jumlah dia tetap. So kalau banyak ke, kalau sikit ke, tetap kena bayar ikut kerugian dia. Ikut deductible yang dijanjikan. Okay, faham? Lepas tu macam ada student masih macam dia tadi dia keliru kan. Nak bayar, bukan nak bayar apa ni. Dari segi nak faham tu kenapa nak kena, apakah konsep dia bila cakap membayar ni. Awak kena ingat sini. Dalam kelas OTC cikgu tadi, cikgu cakap benda ni. Tidak. Deductible ni ibaratnya adalah dah kahwin. Yang ni macam baru tunang ataupun girlfriend boyfriend lagi ni. Okay. Kenapa cikgu cakap itu? Dia gini tau. Okay. Bila dating, cikgu kan suruh awak dating tapi
nak faham macam ni. Bila boyfriend dengan girlfriend, diorang ni kena kongsi. Kongsi apa? Contoh, bila pergi makan, diorang akan kongsi bayaran. Contoh, bil restoran, bil makan dia tu adalah contohnya RM20. Jadi seorang kena bayar 10, yang seorang ni pun kena bayar 10. Mungkin awak kata, apa pula lelaki lah kena bayar. Sorry, perempuan, kau bukan tanggungan aku, kau tanggungan bapak kau. Okay, so lelaki bila dating, make sure bahagi di situ. Okay, sebab apa? Dia bukan tanggungjawab kita lagi. Okay, so kau bayar kau, aku bayar aku. Apa kata dating sesama, then kau kongsi kau, aku kongsi aku lah. Betul? Tetapi that's why dekat sini words dia adalah kongsi. Kongsi, ko ni ingat kongsi. Tengok dia kongsikan RM50,000 ni, dia kongsi. Walaupun tak berapa adil sangat, tapi dia kongsi. Kau kena bayar, aku pun kena bayar. Sama-sama kena bayar. Walaupun RM1 kena bayar. Faham? Walaupun RM1 kena bayar, kena kongsi lah. Itulah nama dia kongsi. Tapi kalau dekat deductible, diibaratkan kahwin. Bila seorang lelaki tu dah kahwin dengan perempuan, dia kena tanggung. Siapa yang tanggung bil makan semua? Lelaki kena tanggung. So that's why deductible ni kena tanggung RM3,000, kena tanggung RM3,000. Kalau tak cukup, apa nak buat? Barulah perempuan, isteri yang bantu bapak bayar. Faham tak? Itulah dia konsep yang ada dekat dalam deductible dan juga co-insurance. Ingat, co-insurance ni boyfriend girlfriend, deductible ni adalah kahwin. Okay? Lelaki kena tanggung dulu, tanggung everything, tanggung. Tapi isteri boleh bantu kalau tak cukup. Faham So bayar dulu RM3,000, and then kalau tak ada lebih, tak apa lah. Settle lah. Tapi kalau ada, kena. Okay, kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab dia macam ni. Cikgu nak pergi ke contoh yang seterusnya. Siapa nak salin, kena salin. Okay? Right. So contoh kerugian ni cikgu reducekan. Ni RM3,000 kan? What if kalau rugi tu RM2,000 je? Rugi sini pun RM2,000 juga. Okay? So cikgu padam everything kat sini. Kita kira balik sini. Okay? Okay, kita kira girlfriend boyfriend tu. Ni tak tukar. Okay, berapa kena bayar? RM2,000 kena bayar. RM2,000. Okay, disebabkan mereka boyfriend girlfriend, jadi dia kena tanggung bersama, kena kongsi. Dia bukan tanggungan aku bukan tanggungan kau bukan tanggungan aku. Tak ada tanggungjawab lagi. Tak perlu nak dia seorang je yang bayar. Sama-sama kongsi. So 90% daripada RM2,000. Berapa? RM1,800. Betul tak? Betul tak? Okay. So kalau RM10,000 ni 10% daripada RM1,000. So RM200. Nampak tak? Walaupun serendah RM2,000, tetap kena kongsi. Tapi math tengok case kalau dah kahwin ataupun deductible. Ni deductible RM2,000 kan? Deductible ni berapa? RM3,000 ni. Rugi RM2,000. Jadi pemegang polisi kena bayar berapa? Kena bayar RM2,000. Yang ni tak perlu bayar. Kenapa? Dia kan kena tanggung RM3,000. Okay. Rugi ni RM2,000 je. Maksudnya dah lebih ke belum? Tak lebih. Jadi perlu ke bantuan kewangan? Perlu ke dibantu? Tak perlu dah. So that's why RM2,000 ni dah bayar settle dah lah. Sebab itulah deductible ni ibarat pasangan yang nak berkahwin. Co-insurance ni adalah macam girlfriend dan boyfriend. Tak kisahlah berapa amount, tetap kena kongsi. Yang ni tengok amount, kalau lebih tak cukup, dia bantu. Kalau cukup, ambil terus, tak perlu minta. Okay? Faham itulah dia analogi dia untuk deductible dan juga co-insurance. Harap benda tu membantu. Okay? Deductible tak ada pengiraan ke? Pengiraan dia hanyalah tolak macam biasa. Tolak deductible tu, maka itulah pampasan yang akan dibayar oleh insurance. Okay?
Okey, co-insurance tu bahagi lepas tu darab dengan nilai dan dapat hasilnya. Okey. Tetap apa yang tetap sampai bila? Oh, okey, deductible tu tetap 3,000 ke? Yes, dia akan kekal seperti mana yang dicatatkan dalam polisi. Yang mana kita dah janji dengan orang tu. Jadi macam contoh bila kita nak ambil insurance tu, dia akan kata macam, okey, berapa deductible saya? Deductible kita tetapkan 2,000. So 2,000 lah. So 2,000 tu akan kekal, dia tak terusik, dia akan biar macam tu. Tak kisah berapa amount, deductible ni akan kekal macam tu. Okay? Tapi kalau aku sama juga dengan 90-10 ni, dia akan kekal macam tu. Dia ikut perjanjian kita. Tapi dari segi amount dekat bawah ni mungkin berbeza lah. Sebab deductible ni nilai dia tetap tak berubah. Yang ni pula dia based on percentage. Kan? Ini based on percentage, so nilai dia akan berubah. Yang ni tak ikut percentage, dia ikut value 3,000 tu. So pemegang polisi akan bayar dengan jumlah kurang daripada 3,000, tetap 3,000 tu. Okay, faham Okay, apa lagi ni? Cikgu, kalau ada dua-dua dulu, menarik. Okay, kalau ada dua-dua macam mana? Dia bergantung. Okay, so last cikgu nak kongsikan ni. Kalau insurans perubatan, okay, insurans perubatan kalau insurans perubatan, dia akan bermula dengan deductible dulu, baru co-insurance. Kalau perubatan, deductible dulu, lepas tu baru kira co-insurance. Tapi kalau insurans harta, kena kira co-insurance dulu, baru deductible. Dia terbalik. Okay? Macam tu je sebenarnya. Right. Okay, apa lagi tu? Kita boleh pilih ke nak deductible ataupun co-insurance. Okay, bagus. In real life, okay, kalau dalam insurans yang sebenar, of course kita boleh pilih lah sama ada kita nak co-insurance ataupun deductible. Tapi malam ni cikgu just nak tunjukkan dekat awak beza antara dua ni. Okay, so dalam soalan dalam insurans harta ataupun insurans perubatan, dia akan masukkan dua-dua sekali. Dua-dua ni akan ada. Alright, so cikgu harap sesi malam ni membantu awak untuk bezakan kenapa deductible apakah yang membezakan antara deductible dengan co-insurance. Okay, so deductible value dia nilai tetap, tapi co-insurance ni dia bergantung kepada percentage. Itulah perbezaan yang ketara antara deductible dan co-insurance. Okay, so kita dah pun sampai ke sesi kita ke penutup kelas kita. Cikgu sangat berbesar hati nak maklumkan yang cikgu nak menjemput pelajar-pelajar di sekitar Selembah Kelang untuk bersama dengan cikgu dekat dalam open house esok, especially untuk student-student OTC di Ostia Bangi daripada pukul 9 pukul 5 untuk open house PTTI. Dan juga cikgu sangat excited untuk pergi ke road tour. Kita akan pergi ke Kedah, kita akan pergi ke Perak dan ke Johor. Dan sesiapa yang belum daftar boleh daftar segera. And since kita pun masih dalam mood raya, so cikgu nak mengajak awak untuk join kontes PTTI Raya. Dengan caranya adalah share momen raya awak dekat TikTok, dekat TikTok lah, dekat TikTok. Gunakan lagu Duta PTTI Iman Troy, which is yang pejam celik hari raya tu. Dan letakkan juga hashtag PTTI Raya dan juga hashtag PTTI untuk kita tengok video awak dan kita tengoklah siapa yang menang. Kan? So hadiah dia apa? Yes, cikgu tak mulakan dengan hadiah dulu. So hadiah dia adalah duit raya RM500. So pastikan awak jangan hantar satu video saja, hantar beberapa video sebab kita akan tengok view dan juga creativity. Okay, view dan juga creativity. So thank you very much everyone. Itu sahaja sesi cikgu untuk malam ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, hopefully dapat jumpa korang semua dekat dalam road tour. Cikgu sangat excited untuk jumpa student TikToker sekalian. Okay, right. And cikgu ambil kesempatan ini untuk ucapkan juga selamat Hari Raya. Okay, so terima kasih semua. Selamat malam. Bye bye.